nampak dia punya hasil. Okay, itu saja untuk soalan yang pertama yang saya boleh share. Nanti terbanyak pula nanti terlepas dia punya masa. Okay, baik. Terima kasih Syafiq. Jadi kita dapat tengok macam mana apa yang Syafiq cerita tu bermula pada umur 20, 21 sampai ke 29 sekarang ni. Hampir 10 tahun Syafiq. Jadi konsisten tu sangat penting Syafiq. Konsisten dan bersabar Syafiq. Okay, baik. Jadi sebelum terima kasih Syafiq. Baik, sebelum kita teruskan bicara kita pada pagi ini, saya nak mengingatkan untuk para peserta agar mengisi link feedback program pada pagi ini menerusi capaian link di ruangan komen untuk tujuan penambahbaikan program akan datang. Saya ulang sekali lagi, para peserta diingatkan agar mengisi link feedback program pada pagi ini menerusi capaian link di ruangan komen untuk tujuan penambahbaikan program akan datang. InsyaAllah nanti link akan diberikan oleh pihak kami. Baik. Kini kita kembali semula kepada panel pertama kita yang berusaha Dr. Muhammad Khairi bin Ismail. Baik. Ya, Dr. Khairi. Okey. Para ulama sufi terlalu pernah berpesan carilah, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Doktor telah berjaya meraih ijazah pada ketiga peringkat pendidikan tinggi. Hal ini bermaksud doktor telah pun berada di puncak pencapaian akademik dan tiada apa-apa lagi perkara yang perlu untuk dikejarkan. Baik, persoalan saya doktor. Adakah perkara ini bermaksud bahawa perjuangan Dr. Khairi dalam menuntut ilmu telah tamat dan sekiranya tidak apakah hal tuju yang doktor telah sasarkan untuk menambahkan lagi ilmu dalam kehidupan? Silakan doktor. Okey. Saya rasa ini satu soalan yang bagus. Bukan hanya untuk saya, untuk kita semua. Kita selalu cakap, bila kita capai something, adakah itu dah cukup? Ataupun ia perlu diteruskan. Okey, kalau bagi saya tentang ilmu ni, ia memanglah satu perjuangan kita nak capai something. Tapi bagi saya ia tidak akan habis dekat situ sebab kehidupan kita akan berterusan. Itu satu. That's why saya melihat menuntut ilmu ni bukan hanya masa kita jadi pelajar. Even bila kita dah keluar bukan sebagai pelajar, alumni pun kita akan juga menuntut ilmu. Hingga kita bekerja pun kita akan menuntut ilmu. Itu yang kita perlu faham kat sini sebenarnya. Untuk konteks ini saya percaya menuntut ilmu ni bukan satu perjuangan sahaja. Ia adalah satu proses di mana proses yang kita akan lalui. Mungkin daripada sekolah rendah, primary school sampai mesti itu adalah formal. Dah cukup. Macam saya dah cukup 3 tahap. Ada yang cakap, mungkin dah lengkap. Sebenarnya ia hanya adalah proses. Saya dah lengkap satu proses. Tapi proses itu akan berjalan sampai ke akhir. Itu yang kita perlu pegang. Saya percaya macam katakan kita ada usahawan yang berjaya. Sekarang macam Cik Afiq, macam Cik Fairuz, tentu akan ada proses yang dia akan lalui. Dia kena menuntut ilmu tu. Katakan, okey, di universiti dah habis. Apa yang perlu dibuat? So bagi saya macam tu, kerana ilmu tu sama ada ia secara formal ataupun secara tak formal. So sebagai pelajar, katakan kita dah belajar cukup ijazah sarjana muda daripada UPM. Itu baru habis satu proses, akan ada proses yang lain. So ia akan berterusan. Dan proses pembelajaran yang lain ni mungkin menjadi tak formal. Contohnya bila kita bekerja ataupun terlibat dalam usahawanan, apa yang kita belajar secara formal tu akan kita apply secara tak langsung. Itu satu. Dan tentang ada 7 perjalanan, kalau tanyalah saya apa yang saya sasarkan selepas ni, saya suka berpegang bila tangan yang memberi atau lebih baik daripada yang meminta. Maksudnya kat sini, bila kita capai something, kita kena bagi something. Itu perkara yang paling penting. Mungkin betul, doktor, saya cuma belajar, saya cuma nak jadi usahawan, saya bermula dari bawah. Tak ada masalah sebab usahawan ni antara, saya boleh katakan, kalau tanya pada saya, sir, yang mana suruh saya jadi? Saya makan gaji ataupun saya tu pada usahawanan, saya akan tanya, yang mana dia boleh pergi? Kalau usahawanan tu boleh memberi, itu lebih baik. Itu yang saya pegang. So untuk diri saya sendiri, saya boleh katakan saya dah letak gajian formal saya. Tapi saya akan terus belajar dan belajar. Kita kena percaya
even seorang profesor pun pada usia 60 tahun pun masih lagi akan belajar. So untuk diri saya, apa yang saya nak sebenarnya bila saya dah habis pengajian saya boleh bagi something. Contohnya program lain. Saya nak apa yang saya lalui boleh diberikan kepada orang lain, bukanlah untuk dia jadi seperti saya, lebih baik daripada saya. Sebab tu bila saya bercakap, okay, you kena ada strategi, you kena tahu apa yang nak capai. Sebab saya nak biar mereka faham itu adalah proses. Macam dalam kehidupan saya, memang saya akan fokus sebagai ahli akademik untuk sentiasa memberi penerangan kepada masyarakat apa keperluan. Contohnya saya dalam bidang ekonomi, saya amat setuju bila Encik Afiq, Fairuz cakap saving kita ada 6 bulan. Dan memang itu yang selalu saya cakapkan daripada buku sampailah sekarang. Benda yang sama, sumbangan untuk bantu orang. Saya percaya satu perkataan, mungkin kita tidaklah orang yang berpengaruh. Mungkin kita hanya bukan sawan, tapi saya percaya kecil tapi signifikan. Maksudnya what you need to share tak sebenarnya sesuatu yang besar tapi signifikan. Itu yang saya sentiasa nak capai dalam hidup saya. Tentang sharing dan sebagainya. Dan saya melihat pada pilihan saya sekarang adalah dunia akademik. Kerana saya tahu saya ada target saya. Siapa yang saya nak educate, bukan educate, saya nak share. So itulah saya punya sasaran sebenarnya dalam kehidupan ini. Saya akan sentiasa terus belajar sebab dia adalah proses. Dia bukan hanya untuk kita capai, dan seterusnya kehidupan kita ni selagi kita ada banyakkan memberi. I mean the contribution. It not means just a money, but your knowledge ataupun your pengalaman. Sebab tu saya suka bila Encik Fairuz cerita dia buat macam ni, jangan beli kereta jambu macam ni. Sebab betul, dia tak akan dapat benda tu dalam buku marketing, buku interpreter directly. Tapi orang yang kenal lalui dia akan bantu betul benda tu. So itulah contribution. Itu yang saya boleh katakan. Ahli tuju saya sekarang is more to contribution to society, tapi lebih kepada academic. Okay. Okay, saya rasa itu yang sebenarnya yang saya cuba share tentang, sebab ia lebih kepada perancangan. Okay, baik. Jadi seperti yang Dr. Khairi cakap, sepatutnya kita sebagai seorang insan, lagi tinggi kita dapat, lagi banyak kita perlu memberi, ya, betul? Jadi macam tak kisah daripada pelbagai aspek pun, mungkin daripada ilmu kita, mungkin lagi tinggi ilmu kita ada, lagi tinggilah ilmu kita patutnya beri. Dan dari segi harta juga sama, lagi tinggi pendapatan kita, lagi banyak sepatutnya kita memberi. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Khairi. Okay, baik. Jadi saya rasa perkara itu, poin yang Dr. Khairi berikan tu boleh kita aplikasikan kita sebagai mahasiswa pada masa akan datang. Kita boleh aplikasikan nilai yang diberikan oleh Dr. Khairi, insyaAllah. Baik. Seterusnya saya terus kan kepada panel kita yang kedua, ya, Encik Fairuz. So Encik Fairuz sedang bekerja di salah sebuah institusi perbankan terkemudian, iaitu Maybank lah. Pada masa sama terdapat ramai peserta dan mahasiswa yang tercari-cari peluang pekerjaan yang sesuai untuk diceburi setelah bergelar graduan kelab. Kebanyakannya cenderung untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan ilmu atau kemahiran yang dimiliki. Walhal pada masa yang sama, industri pekerjaan lebih cenderung meletakkan pengalaman sebagai syarat asas untuk pengambilan kerja. Soalan saya, Encik Fairuz. Okay, boleh tak Encik Fairuz berkongsi serba sedikit pengalaman dalam Encik Fairuz, pengalaman proses dalam Encik Fairuz mendapatkan pekerjaan, dan mungkin boleh terangkan sedikit berkenaan macam mana cara untuk mungkin fresh grad ataupun kita yang masih baru nak masuk dalam dunia pekerjaan ni, macam mana cara atau tips untuk kita mengadaptasikan diri kita dalam dunia pekerjaan ataupun dalam satu suasana yang baru. Baik, teruskan Encik Fairuz. Okay, thank you Zaim. Soalan yang bagi saya sangat bagus lah, tapi untuk saya jawab kan, let me give a bit background first lah.
So saya graduate pada tahun 2016. I think less than 4 years ago baru saya start kerja dengan Maybank. Maybank is officially saya punya pekerjaan pertama lah. Tapi just to give context pada everyone, walaupun saya bekerja di institusi perbankan, saya punya background adalah daripada electrical electronics engineering. Sangat berbeza, langit dan bumi. Okay. Tapi the reason, let me just give a bit more context. My mom is working as a branch manager dan ayah saya bekerja sebagai engineer. Tahun terakhir saya study di Universiti Tenaga Nasional, study in electrical electronics. Saya tengah buat thesis on nuclear power. When I was doing my thesis, I received a call, I received an email daripada my mom. My mom cakap, Wan, my mom call me Wan, try lah competition ni, nampak macam best. So she promote to me to enter Maybank punya competition at that point of time. So saya pun sebagai anak yang soleh, saya pun fikir nak patuh lah cakap dengan saya try. Saya tak tahu pun pertandingan tu pertandingan apa, saya masuk lah. Saya masuk je, saya pergi ke UM, they gave me, dia masukkan dalam group semua saya tak kenal, dia bagi I satu buku tebal, annual report. Sebagai pelajar engineering, saya tak pernah nampak annual report seumur hidup saya. Saya tengok TC, saya tengok textbook, saya tak pernah nampak annual report company. Lepas tu dia beri masa kepada saya punya team 1 jam untuk dissect annual report tu dan present apakah findings kita orang. Saya tak tahu nak buat apa-apa. At that point of time, ada 3 lagi pelajar accountant dengan 2 lagi pelajar finance. Surprisingly, walaupun diorang belajar that topic, they also don't know what to do. So, practicality dengan what you learn is totally different thing. So, I decided to lead my team at that point of time. I cakap, never mind, since a lot of us tak tahu nak buat apa, tak apa. Let me lead. Kalau ada apa-apa ke, tak cukup ke apa-apa, you can blame it on me lah. I don't mind, I told them. Sebab at the end of the day, kalau tak ada siapa tahu, better one person to start leading through the unknown kan. So, Alhamdulillah, I masuk pertandingan tu, I lepas. Peringkat campus I lepas. Lepas tu, they elected me to go to the peringkat kebangsaan and lepas lagi peringkat kebangsaan. Somehow, tiba-tiba je in that 2 months period, I sedar-sedar je, I dah ke peringkat global. I was competing among people from the UK, I was competing people daripada Vietnam, Myanmar. So it was a great experience lah. Habis saja pertandingan tu, my whole team saya menang that whole pertandingan. And habis pertandingan tu, honestly bila I masuk pertandingan tu, sebab I masuk for the sake of my mom. So I tak tahulah hadiah apa semua, I tak tahu. Apa at the end of the day, jadi pun tak tahu sebab just for the sake of my mom. Masuk-masuk dah menang je, dia cakap, oh this is your prize. Hadiah you dapat kerja dengan Maybank. I was like, huh? Oh, I didn't know that. So dapat offer kerja. Offer kerja dengan Maybank tu pun, I dapat 6 bulan sebelum I graduate, which is a very long time. So bila I habis sahaja pertandingan tu, I go back to do my thesis. And then habis sahaja, when I graduated, I had to make a big decision lah. Sama ada, do I continue engineering or do I continue banking? I try engineering for a bit. I buat internship selepas habis study because it's very hard to get a job at that point of time. So I decided, maybe I could try get internship first, getting more experience. I tried lagi sekali internship. And then I realised this is not the thing that I wanted to do lah at that point of time. And then Maybank punya offer tu, I decided to just dengar dulu apa offer tu. Offer tu cakap, you know what, dalam offer ni, you boleh rotate ke setiap department yang you nak. I macam, setiap department? I had to reconfirm with the guy. Department apa saya boleh pergi? Semua department, mana-mana you nak. Setiap 3 bulan you boleh tukar-tukar department dalam masa 2 tahun program ni. I macam, oh, macam best. So I boleh pergi Bank Islamic, I boleh pergi Etika, I boleh pergi HR, I boleh pergi investment, semua department. So dalam masa 2 tahun program tu memang I dah try semua department. And I did try recruitment for a bit. So that's a bit of my experience lah, how I entered the bank. Now, cara mendapatkan pekerjaan, going back to your question kan, cara mendapatkan pekerjaan di Maybank is actually not that difficult. Number one adalah, if you wanted to try out perbankan, doesn't matter where you're coming from, ada engineering ke, ada business, perhutanan ke, toy making ke, it's fine. Sebab bank, not just bank lah, any company kan. I think our friend Encik Afiq pun ada mention tadi, perbezaan apa bila dia ada banyak orang bawah dia, ada different background pun, you dapat learn, you dapat tahu different way of thinking.
So the same with the bank. The bank dia tak hire just one type of person, just business sahaja. Tak, dia akan hire semua jenis manusia. Sama ada you daripada luar negara, dalam negara, you daripada diploma, daripada degree, you pointer berapa pun dia tak ambil. Maybank lagi lah, dia tak tengok pun you punya CGPA. Okay, but what matters is you punya performance dalam group assessment dan interview. So that's what matters. Now, untuk masuk ke Maybank. Now, coming back, untuk masuk ke Maybank ada few cara. Nombor satu adalah you masuk pertandingan yang I mention tadi, Maybank Go Ahead Challenge. You masuk, you perform, you try. Tak kisah you menang tak kisah. Sebab Maybank Go Ahead Challenge ni, kalau you masuk, even though you tak menang, you still boleh dapat job offer. Sebab dia tengok kepada you punya capability, you punya attitude, you punya communication skill, leadership skill, teamship, everything dia tengok into one. So one way is through that challenge. Secondly is that kalau that challenge seems a bit too heavy, you dah masuk, you tak menang, still tak dapat pekerjaan dengan Maybank, there are many more ways. Maybank kita ada dia punya own social media, you could try apply to our own social media. My Roaring Careers nama dia, you can try it out there. Lepas tu kalau you nak try juga dapatkan pekerjaan dengan Maybank, dia ada Maybank punya job portal. So quite a number of ways lah for you untuk masuk. Now, bila you dah masuk kan, so let me share a bit lah bagaimana untuk graduate dapatkan pekerjaan, not just with Maybank, with any company. Bila you masuk sahaja, number one, before you masuk any pekerjaan, you kena tahu apa yang you nak apply. So bila tahu apa nak apply ni, kebanyakan graduate seems to be very narrow-minded. No offense to all the graduates outside there, but a lot of you guys are quite narrow-minded. Narrow-minded ni maksud dia, kalau I study engineering, I nak buat engineering sahaja, which is nothing wrong, which is boleh jadi benda yang bagus, tak ada masalah pun. Tetapi dunia sekarang, it's revolving through digital punya era, and digital era requires you to have different knowledge dalam setiap tempat. Okay, kalau you perasan kan, dalam CEO dekat Malaysia, I tanya you, CEO TMB, adakah dia engineer, daripada seorang engineer? He's not an engineering student. So, kalau you nak jadi CEO kena tahu semua benda serba sedikit. Dia tak perlu jadi specialist, tapi semua benda dia kena tahu. Dia kena tahu marketing, dia kena tahu HR, dia kena tahu finance, semua benda dia kena tahu. Dia ambil sikit-sikit. So, CEO ni dia macam saya cakap, it comes from every single point of view. Sama macam Encik Afiq pun kalau dia jadi CEO pun dia kena tahu semua benda. Macam mana nak handle dia punya orang kat bawah, macam mana nak handle finance, supaya kalau pekerja dia cakap, bulan ni kita banyak ni je untung. Sekali Encik Afiq check sendiri, kenapa you ada ambil sedikit? Nampak Encik Afiq pun tahu. Nampak, they just know the surface of everything. So now, my advice is very simple, be open-minded. Kalau you nampak benda tu macam interesting, you nak apply, go for it. Okay. Secondly is that, kalau bila you nak apply kerja, dekat the industry, we have this penapis tau, the first filter. Bila you job advertisement, ada first filter. First filter dia adalah in terms of experience. Kebanyakan mahasiswa, bila dia nampak sahaja, require 2 years worth of experience, dia terus tak apply. Sebab apa? I tak ada pengalaman. Actually, it's not that way. 2 years experience tu adalah filter pertama yang you kena go through. Nampak je benda tu, just apply je. Tak ada masalah pun. Even dekat Maybank 2 years experience tu adalah, orang cakap apa, is the first filter. Bukannya kita nak filter orang keluar, tapi kita nak tengok how confident you are in applying that role. Sebenarnya 2 years experience in industry standard is basically untuk fresh graduate. But most fresh graduate are too scared to apply bila nampak je perkataan 2 years experience tu. Okay, just go and apply. Secondly is that, now bila I datang bekerja dengan Maybank, I realise kerja dengan Maybank ni, the corporate language adalah bahasa Inggeris. Dan Maybank pernah hantar I bekerja dekat Indonesia for a while. I kerja dekat Indonesia for 3 months. Corporate language dekat Indonesia bukan bahasa Inggeris. Dokumen dia semua bukan bahasa Inggeris. Dokumen dia dalam bahasa Indonesia. Dan the language itself, everything dalam bahasa Indonesia. It's very different than Malaysia. Kalau you work in the government, corporate language in the private, bahasa Inggeris. Tapi kalau dengan government, dalam bahasa Melayu. So, dalam kat Malaysia ni, kalau you tak mahir dengan 2 bahasa ni, it's actually very difficult tau. Bukan sahaja in terms of speaking, tapi in terms of writing as well. Sebab you may have to deal with the private, you may have to deal with the government. So you kena mahir dalam 2 bahasa ni in terms of writing. But in terms of communication, you need to have the confidence. Especially bila you go through interview. That's very, very important. Now, kebanyakan graduate, nasihat I bila you pergi ke interview, benda pertama you kena buat, kalau you pergi ke interview, benda pertama you kena buat adalah cari toilet. I am not lying. The first thing you have to do adalah cari toilet. Now, nampak macam tips yang sangat pelik. Tapi saya bagi tahu dia punya
justification. Kenapa you kena cari toilet? Saya, berdasarkan pengalaman saya, 90% lah graduate yang datang untuk interview, dia akan nervous dan takut. Dia akan start duduk dekat lobby tu, dia akan hantar kaki, dia akan berpeluh, dia akan Allah Akbar, apa benda aku nak cakap nanti, dia akan nervous. So what you can do is find the toilet. Pergi toilet, kat situlah you boleh buat pep talk. Dekat situlah you boleh nak relieve yourself, nak legakan you, semua dekat toilet. Kalau you berpeluh, dekat situlah you boleh cuci muka sikit, you boleh segarkan diri. Dan nasihat I, pergi ke toilet buat pep talk. Pandang cermin tu, cakap kepada diri sendiri, I can do this, come on Fairuz, I can do this. So that's very important. Banyak orang underestimate motivating yourself. So you have to go to the toilet, find the toilet first. Kalau boleh sehari sebelum interview, pergi ke toilet dulu, cari toilet kat company tu. Very important. Secondly is that, before you before you graduate dan after you graduate, what's important is consistency. Consistency ni, kalau you jenis yang selalu keluar, be involved with the outside world, pergi volunteer, tak pun involved dengan pertandingan-pertandingan kat luar sana, benda-benda ni semua, your attitude akan reflect back to what you wanted to apply. Kalau you jenis hanya duduk di rumah sahaja, this is the best time for you, instead of watching Netflix, this is the best time for you untuk keluar dan find a way for you to contribute back to the world. Sebab apa? Saya cakap macam ni, lagi banyak aktiviti sosial ataupun aktiviti memberi you buat ataupun you participate in a competition, benda-benda ni semua akan affect back to your own self, to your own value. Nanti you akan sedar, macam contoh waktu I student dulu, I selalu buat volunteering. Even waktu I dah habis sahaja, I graduate sahaja, once I graduated, I still buat volunteering, I still mengajar orang-orang yang susah. Sebab apa? Benda-benda tu semua membina diri. Nanti you akan ada confident untuk bercakap, you ada confident untuk and all of this akan reflect back once you apply bekerja nanti. Okay, orang akan nampak. Okay, now so that's some of the thing yang I rasa I boleh advice to the young graduates outside there lah. And again, macam I cakap, don't be afraid to apply anything at all. So it's fine. Kalau you nak cari focus you, go ahead, it's fine. Tapi kalau you rasa yang you wanted to explore something new, fine, go ahead as well. Tak ada larangan, okay? Tapi bear in mind, in this world, rezeki ada di mana-mana, but what matters is you need to make the difference. Apakah difference dia? You kena improve you punya capability, you punya communication skill, you punya involvement, you punya teamship, you punya leadership. Nah, cakap pasal teamship ni pun something very important. A lot of people underestimate teamwork. Teamwork is actually one of the hardest value yang you boleh bina. Sebab kalau you work in a team, you can say that you are very good team player. Semua orang boleh cakap macam tu. Dalam resume semua orang cakap good team player. But bila you masuk interview kan, bila you masuk group assessment, you dapat tengok whether are you really a great team player or not. Team player ni ada banyak definition. Adakah you jenis yang akan contribute back, ataupun adakah jenis yang diam sahaja tak akan contribute. Adakah you jenis yang bercakap lantang? Kalau you cakap lantang, orang sebelah you terasa ke tak? Kalau you cakap salah, orang sebelah you terasa ke tak? Kalau you cakap benda betul tapi semua benda you cakap pasal you sahaja, orang sebelah pun terasa ke tak? So teamwork is actually a very tricky thing, tapi ramai orang underestimate. Okay, so that's something that you have to learn as well. Okay, so I think that's all my advice. I hope everyone can benefit lah through a bit of my session. InsyaAllah. Okay, terima kasih Encik Fairuz. Panjang lebar berkenaan dengan cara, tips dan bagaimana Encik Fairuz. Terima kasih banyak. Sangat-sangat membantu. Okay, baik. Jadi saya pun teruskan kepada panel kita yang ketiga. Ya, Encik Afiq. Okay, baik. Seterusnya saya ajukan kepada Encik Afiq ya. Okay, macam yang kita tahu, COVID-19 ni telah pun membuka mata masyarakat akan kepentingan ataupun advantage berkenaan dengan perniagaan secara dalam talian. Okay, perniagaan melalui kaedah ini dia fleksibel dan mungkin kekal relevan untuk masa akan datang insyaAllah. Baik, hari ini seperti yang kita lihat pun ramai mahasiswa juga berupaya dana pendapatan yang besar hasil daripada menjadi dropship ataupun menghasilkan produk sendiri dan sebagainya. Okay. Jadi soalan saya Encik Afiq, pada pandangan Encik Afiq ya, bagaimana pengalaman yang diraih mahasiswa hasil daripada perniagaan ni ataupun aktiviti yang mereka jalankan ini boleh membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan selepas bergraduasi kelak? Menurut Encik Afiq, teruskan.
Okey, terima kasih untuk soalan yang ni. Ini antara soalan yang agak saya sukalah. Okey. Di mana mungkin saya nak bagi kesedaran kepada 1,000 orang yang dekat luar mungkin tak dapat. Tapi ini kita ada platform yang ni, okey, yang ada daripada UPM, usahawan siswa UPM yang anjurkan ni. Jadi pada pandangan saya lah, okey, memang benda ni yang bila sebut bagi pekerjaan selepas, okey, apa yang kita nak buat selepas daripada kita belajar, okey, platform yang pertama adalah online. Sebab online ni bagi saya dia adalah percuma. You just kena ada telefon atau smartphone ataupun laptop. Okay, dan saya percaya sekarang ni semua orang ada laptop, ada smartphone. Okay, dan dia juga ada internet. Tak ada internet memang tak boleh hidup lah. Okay, memang tak boleh hidup. Memang tak boleh hidup. Sebab nak dekat mana pun kita perlukan internet. Jadi saya banyak daripada ejen-ejen saya ataupun tim, sebab saya bisnes saya ni berkonsepkan ejen stokis. Okey, ejen stokis. Ejen stokis ni maknanya saya tak menjual seorang. Okey, saya menjual dengan ramai orang. Okey, saya membuka peluang dekat ramai orang. Okey, dan saya pun pada asalnya saya bermula daripada jual produk orang dulu. Okey, di mana masa tu saya belum tahu lagi lah apa itu dropship, apa nama stokis, apa semua benda tu saya belum lagi lah. Okey, jadi saya cuba jual produk orang yang macam video yang mula-mula tadi pun. Okey, kita kena jadi orang yang pelik, orang yang luar biasa daripada orang lain. Kalau sekadar kita nak jadi student yang pagi masuk kelas 2 jam, lepas tu balik, lepas tu kalau contoh macam saya dekat Melaka dulu, kan Melaka ni bandaraya bersejarah, banyak benda-benda yang kita boleh buat. Lepas masuk kelas, lepak kedai mamak, lepas malam-malam pergi tengok night movie. Okay, so benda tu macam saya rasa sangat-sangat membuang masa. Okay, saya tak nak jadi macam orang lain, saya nak jadi orang yang lagi pelik daripada orang lain. Okay, so saya buat yang terbaik masa tu. Kita usaha di mana masa dekat UiTM tu adalah tempat untuk kita buat salah. Okay, bagi saya masa kita belajar lah adalah tempat untuk kita buat salah. Maksudnya salah, maksud saya salah tu bukan bermakna kita buat benda-benda yang melanggar disiplin ataupun etika. Okay, tapi maksud saya buat benda yang kita tak pernah buat. Kalau contohlah kita saya ada satu pemikiran masa saya dekat UiTM dulu, saya kata it's okay kalau aku gagal. Aku tak risau. Sebab apa? It's okay aku tak ada sale lah kerja. It's okay tak ada sale, aku gagal. Sebab apa? Aku muda lagi. Kalau aku gagal tahun ni, tahun depan aku ada lagi. Kalau aku tak ada sale bulan ni, it's okay aku ada PTPTN lagi. Okay? Jadi masa tu saya fikir macam tu. Jadi bila saya fikir macam tu, saya tak kisah pun saya dapat sale ataupun tak. Tapi pada masa yang sama, saya cakap aku kena buat yang terbaik. Kalau sekadar aku nak buat suka-suka, baik aku tak payah buat. Jadi kepada mahasiswa yang mungkin nak tambah pendapatan ataupun yang mungkin rasa nak buat preparation dengan keadaan yang sekarang ni, sebab macam sekarang ni saya sendiri pun dari segi swasta, kita yang ada staff pun kita terpaksa kena resizing, kena kecilkan. So kalau ikutkan secara logik akal, adakah ada pengambilan yang baru? Okey, memang tak ada. Sebab yang ada pun nak dibuang ataupun yang ada pun nak dikurangkan. Okey, jadi macam mana kita nak survive? Saya nasihatkan anda bolehlah bermula dengan dropship. Okey, dropship ni adalah benda yang tak perlukan modal. Okey, macam saya sendiri dekat Bahtera Kembara Holidays. Sebelum ni kita ada lebih 1,000 orang ejen lebih. Okey, 1,000 orang lebih. Kalau type dekat Facebook Bahtera Kembara Holidays akan naik banyak. Bahtera Kembara Ampang, Bahtera Kembara ni, Bahtera Kembara situ, Bahtera Kembara sini. Okey, so dia orang masuk secara percuma. Sama juga dengan spray lipas ni. Saya nak bantu lebih ramai orang. Okey, saya nak bantu lebih ramai orang. Jadi untuk spray lipas yang saya jual ni pun ada sebab-sebab dia. Saya jual benda ni. Kenapa saya tak jual ubat kurus? Kenapa saya tak jual ubat cantik? Ada sebab dia. Sampaikan sekarang ni orang panggil, dulu orang panggil Afiq Travel. Sekarang ni Afiq apa? Afiq Lipas. I don't care. Terpulang lah orang nak panggil apa. At least branding. Kalau ada lipas, pergi cari Afiq Lipas.
Okay, jangan kisah apa orang nak cakap, jangan kisah apa kawan-kawan nak cakap. Kau ni fokuslah kat belajar dulu, kau ni fokuslah kat tu dulu. Tak payah, lantak dia. Okay, masa you kat di universiti ataupun you tengah belajar, itu adalah tempat you buat kesalahan. Kalau you pergi iklan, orang tak nak beli, it's okay, belajar daripada situ. Oh, aku tak boleh approach orang cara macam ni, aku kena buat cara macam ni. Okay, kalau kita pergi, kita nak buat presentation, takut nak buat presentation, masa tu lah yang kita nak betulkan kita punya confidence level. Macam Tuan Fairuz bagi tahu tadi. Okay, nak masuk kerja, tak semestinya ada level education tinggi. Macam saya nak ambil staff saya tak pandang benda yang pertama dekat akademik punya qualified. Saya pandang, adakah kau boleh bercakap? Adakah kau ada manner dengan aku? Adakah kau reti buat ini? Ada setengah orang, dia terlampau cerdik, dia tak boleh nak grow sebab dia rasa dia cerdik. Okay, kita nak yang tak berapa, yang biasa-biasa tapi dia boleh terima. Awak buat benda ni, dia boleh terima. Okay, saya ada satu staff yang memang daripada awal lagi memang dia tak tahu apa-apa, tapi I happy dengan dia sebab I ajar semua benda, walaupun benda yang dia tak boleh buat. Tak apa bos, saya try. Itu kita nak. Okey, dan daripada dia bercakap dengan telefon ni, kalau bercakap dengan customer, kita orang Kelantan ni, saya asal Kelantan, kita orang Kelantan ni cakap bahasa biasa pun akan bunyi dialek Kelantan tu. Okey, so dia bila customer call, ketah ni, bos macam mana nak jawab? Tak apa, awak tarik nafas. Kalau gagal pertama ni, customer is okay, next kita ubah. Bila dia selalu buat benda tu, sekarang dia cakap Kelantan pun dah tak bunyi dah Kelantan. Okay, that's why kita perlu practice. Kita kena buat yang macam yang sekarang ni, macam korang semua yang masih lagi dekat UPM ni, cuba build up confidence level. Cuba bercakap. Setengah orang takut nak pegang mic. Saya pun takut dulu nak pegang mic, tapi saya paksa untuk pegang mic. Okay, saya paksa pegang mic. Saya kata, okay, dekat sini adalah tempat untuk aku buat salah. So aku try. It's okay kalau bunyi suara pegang mic tiba-tiba hilang suara tiba-tiba. Assalamualaikum. Hilang suara, serius. Okay, saya pegang masa ada staff, masa dekat UiTM tu, saya diberi tugasan sebagai ketua projek. So ketua projek ni dia kena naik bercakap. Okay, aku nak buat macam mana. Pegang mic ni, hilang suara. Nak naik atas tangga tu, tak nampak anak tangga. Ni, sangkut rasanya, tak lepas. Semua benda tak lepas. Tapi saya fikir, okay, masa ni aku kena buat betul-betul. So once saya dah pegang mic, okay, saya dah berani pegang mic, alhamdulillah, rupanya Allah nak bagi saya kemampuan untuk handle team. Okay, so sekarang ni team saya yang ajar dia macam mana cara nak menjual, macam mana cara ni. So dropship adalah tempat yang paling bagus lah untuk anda try. Okay, dan make sure anda cari founder-founder ataupun leader-leader yang bagus. Maksud saya yang bagus tu, yang macam kalau anda masuk, dia tak tinggal, dia ajar. Kalau macam saya punya team, every week saya akan ajar cara macam mana nak menjual, cara apa yang korang kena buat. Okay, apa yang korang kena buat. Tapi bila kita ajar pula macam tu, kita akan jumpa ramai orang pula. Yang ni yang tak best. Bila kita jumpa ramai orang, ada orang yang jenis macam kita dah ajar, dia tak buat. So dia tak nampak lah dia punya hasil. Sedangkan saya sendiri dah lalui benda tu. Okay, yang mana yang ikut, insyaAllah dia akan dapat. Tapi bila kita nak cari founder ataupun produk-produk yang kita nak jual, cari siapa yang kita nak kena follow. The right leader ataupun the right founder yang kita kena follow. Kalau tidak, nanti kita tak boleh nak kembangkan kita punya capability, kebolehupayaan kita tu dalam bercakap, dalam mempromosikan. Okay, kalau macam dropship, saya selalu bagi tahu apa benda yang dropship yang nak kena buat. First, kena masterkan betul-betul dulu detail produk. Okay, masterkan betul-betul detail produk. Produk lipas ni boleh buat apa? Apa kelebihan dia? Apa beza dia dengan reset? Apa? Semua benda kita kena tahu. Okay, bila kita dah pandai produk, dah kita tahu detail produk tu sendiri, barulah kita boleh menjual. So bila kita menjual, kita tak payah nak menjual dekat orang yang kita tak kenal. Jual dekat orang yang kita kenal dulu. Dia akan support, dia akan beli. So training dulu dekat situ, cara macam mana nak layan customer. Kalau kita cakap macam ni, apa customer bagi tahu, apa masalah customer. Okey, kalau kita terlampau nak menjual dengan dia, customer jadi rimas. Okey, jadi benda-benda tu yang korang kena belajar, kena tengok dan follow the right leader.
Itu bagi saya lah. Dan tak mustahil bila korang dah jadi dropship, cuba naik kepada mungkin mini agent, kepada leader, kepada stokis, ke master stokis. Okey, kalau contoh macam saya dalam sistem spray lipas yang saya tengah buat sekarang ni, kita ada dropship paling rendah without modal. Okey, kita ada mini agent, so dia ada career path. Career path, maknanya career path lah. Kalau macam kita belajar, mula-mula SPM, lepas tu naik ijazah, naik diploma, semua benda sampai doktor. Saya tak tahu lah macam mana Dr. Khairi boleh buat sampai doktor. Saya dekat degree pun saya rasa, ya Allah, aku ni kalau aku ada fail ni, aku dah berhenti dah UiTM ni. Tapi Alhamdulillah tak fail. Allah jaga lagi. Okay? Jadi kita cuba hit every level. Daripada dropship, jangan sampai dropship sampai ke sudah. Naik jadi mini agent, dah dapat mini agent, naik jadi agent. Dah jadi agent, naik jadi agent yang lagi tinggi. So dia punya commission dia pun lagi berbeza. Kalau kita malu nak bercakap dengan orang, kalau kita tak boleh nak ada leadership yang Tuan Fairuz bagi tahu tadi, tak boleh nak ada leadership, memang susah kita nak survive. Leadership dia bukan gifted. Okay, dia boleh asah. Saya bukan ada leadership, tapi saya cuba share apa yang saya tahu. Okay, mostly saya share apa yang saya tahu. Apa yang saya buat, itu yang saya share. Lama-lama dia leadership tu sendiri akan dalam kita punya diri, insyaAllah, okay, akan hadir. Jadi bila contohlah kita ambil masa dalam 1 tahun kita jadi agent orang, why not kita dah tahu dah selok-belok buka produk sendiri. Okay, kita nak jual produk sendiri. Kalau macam saya, bila orang tanya nak buka produk sendiri ke nak jual produk orang, saya lebih rela jual produk orang. Sebab jual produk orang ni risiko dia sangat rendah buat masa sekarang. Kalau kita nak jual produk sendiri, kita kena keluarkan modal berpuluh-puluh ribu dan belum tentu lagi benda tu menjadi. Okay, kita kena create sendiri our own leader, kita kena create sendiri our own cara, macam mana cara nak buat. So lebih baik follow orang yang dah buat. Okay, follow betul-betul, tapi make sure the right leader lah. Okay, orang yang betul lah kita follow. Kalau kita follow orang yang salah, so dia tak akan mendapatkan apa-apa dekat kita. Masuk jadi dropship tapi tak ada kelas bagi, tak ada sharing bagi. Okay, macam saya bagi. Okay, sebab saya rasa aku dah ambil tanggungjawab ni, dah ajak orang untuk join aku punya team. Rasa bersalah kalau saya tak bagi ilmu. Cara macam mana nak closing, cara macam mana nak menjual. Dah dapat menjual 1 kotak sebulan, macam mana nak naik 2 kotak. Dah boleh 2 kotak, macam mana nak 10 kotak. Dia nampak dia rajin lagi, cuba assign dia, bagi dia untuk kawal dia punya kawasan. Ajar dia cara macam mana dia nak kawal kawasan. So itu benda-benda yang kita boleh buat. Dan saya rasa mahasiswa pun tambah-tambah kalau ada yang mahir bercakap, saya rasa korang ada satu kelebihan yang orang lain tak ada. Okey, bercakap dengan ilmu yang betul. Kita tak nak bercakap yang kosong. Okey, orang kata macam kita tak nak tin kosong. Kalau tin kosong ni dia kosong. Bila kita ketuk dia bunyi bising. Kita tak nak macam tu. Kita nak tin yang penuh isi. Bila dia bercakap, kita ketuk tak bunyi, tapi bila dia bercakap, dia penuh mengeluarkan ilmiah, benda-benda ilmiah dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya suka satu sentence, okay? orang yang baik, orang yang paling baik adalah orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Okay? So sejauh mana kita boleh beri manfaat kepada orang lain dari segi bisnes kita ataupun pekerjaan kita. Okay, macam yang hari ni yang kita ada panel-panel, sahabat-sahabat panel saya hari ni, sebenarnya kita memberi sebenarnya, sebab kita memberi kepada sosial. Okay, itu adalah pengalaman. Mungkin daripada orang tengok dekat sini, okay, orang bolehlah invite dia ni pergi, lebih yakinlah nak join dia punya team, mungkin. Okay, tapi itulah yang boleh saya bagi tahu. Kalau anda nak start bermula di bisnes, okay, untuk survive dalam keadaan sekarang, sangat elok untuk anda start daripada dropship. Okay, sebab dia tak perlukan modal. Kalau ada modal yang lebih, boleh go cepat sikit lah. Okay, kalau ada modal lebih, boleh go cepat sikit. Tapi make sure kena tahu kelebihan produk apa semua benda sebelum nak jump. Okay, dan jangan tinggal akademik. Akademik sangat-sangat penting. Okay, itu sajalah kot yang saya boleh share. Menepati tak dengan soalan yang diberi oleh kita punya MC ni. Okay. Berhati. Okay, baik. Terima kasih Syafiq dengan sharing Syafiq yang Syafiq berikan ni, insyaAllah sangat-sangat memberikan manfaat, sangat-sangat penuh dengan isi.
Baik, sebelum kita pergi ke sesi yang seterusnya, saya nak memberikan makluman bahawa live kita pada pagi ini bersiaran langsung di FB Live juga. Jadi saya nak mengingatkan untuk para peserta kita yang join live di FB, jangan lupa untuk kita mengisi link feedback program pada pagi ini menerusi capaian link di ruangan komen untuk tujuan penambahbaikan program akan datang. Jadi saya rasa ruangan komen di FB Live nanti akan diberikan link feedback, jadi jangan lupa isi pada mereka yang join program ini secara live di Facebook. Baik, Alhamdulillah kita telah bersiaran langsung lebih daripada 1 jam. Saya rasa masuk lebih daripada 2 jam insyaAllah. Baik, kini adalah masanya untuk kita memasuki fasa pengundangan. Mungkin kita berikan kepada para panel kita untuk memberikan sepatah dua kata ataupun kesimpulan akhir yang boleh diberikan di atas pengisian mereka. Jadi saya mempersilakan yang berusaha Dr. Khairi sebagai panel pertama untuk memberikan sebarang kata-kata. InsyaAllah, silakan Dr. Okay, Dr. First, thank you pada penganjuran program ni. Apa yang saya nak mungkin kongsikan ataupun highlightkan dekat sini kepada para pelajar, bila kita dah ada satu perubahan sekarang kita dah ada COVID-19, tentu adanya banyak perubahan dari segi kehidupan kita, cara kerja dan sebagainya. Tapi bagi saya mudah. Bila kita adalah pelajar, apa yang kita perlu buat adalah kita cuba untuk hadapi perubahan itu. Dan yang kedua, perlu konsisten dan pastikan anda tahu apa yang perlu dicapai. So itu perkara yang paling penting. Kerana asas di universiti sebagai pelajar dah ada. Cuma pelajar kita perlu cuba untuk melakukan keadaan yang lebih baik. Itu sahaja. Sebenarnya tahun baru ni memang perubahan itu penting. Konsisten ada 7. Okay. Baik, insyaAllah. Terima kasih Doktor berkenaan dengan tips nasihat yang telah diberikan. Baik, seterusnya kita teruskan kepada panel kedua, itu Encik Fairuz boleh mungkin memberikan sedikit kata-kata pengulungan dalam VTR pada hari ini. Silakan Encik Fairuz. I think I pun nak memperkuatkan lagi lah apa Dr. Khairi punya input tadi. Antara bila kita cakap pasal perubahan in terms of kerjaya, kewangan, bagi saya lah kan, antara sebab this is very a new year, tahun baru. So antara perubahan yang paling senang untuk kita buat adalah untuk memperkemaskan social media timeline. Kenapa social media timeline? Ini adalah untuk pemuda like you guys, like myself also muda lagi alhamdulillah. So what's important adalah timeline ni, social media timeline ni adalah influence yang sangat kuat pada diri kita sendiri. Sama ada di TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, perkemaskan timeline anda. Bila saya maksudkan perkemas, remove all those gossip, toxic people, PU punya cerita tu buanglah, tak perlu tahu. tak memberi apa-apa manfaat kepada diri sendiri. Don't need to know. Okay, maybe apa yang anda boleh buat bila saya cakap perkemaskan, follow influencer, follow people yang give you motivational advice, financial advice, kerjaya advice, follow that people. InsyaAllah sedikit demi sedikit, walaupun you tak go through the formal learning, if you follow these people kan, sedikit demi sedikit you akan berjaya ubah hidup you, sedikit demi sedikit. Okay, so that's my final advice. I hope everyone could have a better timeline lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Fairuz atas ucapan sebentar tadi. Baik, saya seterusnya kepada Encik Afiq untuk memberikan akhir kalam beliau pada majlis ini. InsyaAllah. Silakan Encik Afiq. Okey, akhir kalam saya dengan apa yang bercakap tadi. Okey, bagi saya kita hidup ni sekejap saja. Okey, kita sekejap saja kita hidup dan saya sentiasa sekarang ni saya banyak bercakap tentang bahagiakan orang yang kita sayang. Okey, bahagiakan orang yang kita sayang sebab kita tak tahu bila orang yang kita sayang tu akan pergi. Kira kalau kita sayang dekat sahabat kita, tak tahu bila sahabat kita pergi. Kalau kita sayang dekat isteri, dekat anak kita, dekat keluarga kita, tak tahu bila dia orang pergi. Jadi bagi saya sekarang ni kita cuba bahagiakan mereka. Okay, mungkin kita tak mampu nak bahagiakan mereka dengan RM1, tapi bagi saya kita mampu sebenarnya. Okay, kita mampu. Ramai orang fikir aku tak ada RM1, aku tak ada harta benda. Tapi
kita ada tangan yang kita boleh usahakan, kita ada kaki, tangan yang sempurna, akal yang waras. Okey, kita cuba buat yang terbaik dalam hidup kita. Yang mana masa lagi siswa tak salah untuk kita bahagia dengan keluarga kita, dengan akademik kita. Mungkin kalau kita boleh beli dekat mak kita, anything yang kita boleh beli. Okey, sebab itu sila jadikan benda itu sebagai motivasi kita untuk terus melangkah lebih jauh. Okey, dan orang kata mungkin duit tu bukan segala-galanya, tapi dengan duit lah kita nak buat dengan segala-galanya. Seriously, macam yang Tuan Faidaz bagi tahu, ada rumah tangga bercerai sebab duit. Yelah, kita nak tengok isteri kita cantik, tapi kita tak beli barang-barang kat dia. Kita nak tengok orang yang pakai glamas, itu pakai glamas, ni pakai beg LV, tapi kita tak mampu nak bagi. So adakah dia bahagia? Dia tak rasa bahagia. Okey, jadi sekarang ni buat yang terbaik. Macam saya mula-mula tadi saya cakap tadi, kalau kita nak buat sesuatu tu buat biar betul-betul. Okey, kalau kita nak belajar betul-betul. Kalau kita nak buat bisnes betul-betul. Kalau kita nak kerja betul-betul. Okey, sebab dengan kita fokus dan kita istiqamah, kita akan dapat hasil dia. Kalau sekadar kita nak penuhi masa lapang, saya nasihatkan stop doing. Okey, sebab dia akan membazir masa. Okey, stop doing. Just buat yang terbaik. Give 100% komitmen. Kalau boleh 1000% bagi komitmen 1000%. Okey, insyaAllah anda akan nampak anda punya hasil dia. Okey, trust me. Sebab saya dah buat ni. Kalau buat saya dah hilang fokus, saya tak akan dapat hasil apa-apa. Seriously, saya selalu hilang fokus. Okey, saya selalu hilang fokus. Tapi bila saya hilang fokus, saya memang nampaklah dia punya kesan tu tak boleh. Okey, kena sentiasa fokus, kena sentiasa komit supaya kita dapat hasil dan dapat nampak apa yang kita usahakan. Itu sajalah daripada saya, dan stay safe untuk semualah. Okey, jangan pergi shopping merata-riti. Saya tengok dekat KL kawan-kawan saya tu, ya Allah, macam kau ni tak PKP kan. Ya Allah, risau pula saya. Lepas tu pula ramai yang balik ke Kelantan ni. Kelantan ni dah wave yang ketiga, makin ramai yang positif. Saya pun takut sebab ada baby umur 1 tahun. Okey, baru pandai berjalan, jadi saya pun tak keluar rumah. Jadi stay safe, insyaAllah kita mampu baiki kita punya keadaan ni. Bila keadaan dah makin okey, insyaAllah ekonomi kita pun makin okey. Dan bila ekonomi makin okey, insyaAllah bisnes-bisnes lain pun akan gerak dan akan ada lebih banyak peluang pekerjaan lah. Itu sebenarnya. Okey, bila ekonomi tak okey, semua benda pun kita tak nak buat. Okey, kita tunggulah hari kiamat. Okey. Jadi terima kasih kepada pihak penganjur. Dan minta maaf lah kalau ada terkasar bahasa atau tersasul. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendirilah. Terima kasih Syafiq. Terima kasih atas kata-kata kalam akhir untuk beliau dalam majlis ini. Satu ucapan, satu nasihat yang cukup membakar semangat dan memberikan manfaat kepada kita, insyaAllah. Baik, seterusnya saya nak membuka ruang kepada para peserta kita. Kalau ada yang hendak memberikan soalan, dipersilakan. Okay, sekarang saya membuka peluang kepada para peserta untuk memberikan soalan atau bertanya kepada para panel berkenaan dengan apa-apa perkara pun. Jadi pada mereka yang ingin bertanyakan soalan, boleh letakkan di ruangan komen ataupun boleh on terus mic tu, bercakap terus kepada para panel kita. Baik, jadi saya memberikan masa kepada para peserta untuk bertanyakan soalan, insyaAllah. Okay, jadi saya rasa saya dah dapat soalan daripada ruangan komen. Baik, daripada Muhammad Syaifuddin ya. Soalan ini saya ajukan kepada Dr. Khairi. Doktor, macam mana doktor boleh dapatkan beasiswa YDPA? Sebab ini pertama kali saya dengar akan beasiswa ini, dan apa syarat-syarat untuk dapatkannya. Jadi kita pun sedia maklum beasiswa YDPA ini susah nak dapat. Jadi mungkin ada pelajar tak tahu berkenaan dengan tips ke apa syarat dapatkan beasiswa YDPA ini. Teruskan doktor. Okay, thank you Saifuddin untuk soalan. Saya cuba jawab. Okay, sebenarnya dekat Malaysia ni memang kita ada dua saluran beasiswa. Satu daripada swasta, satu daripada kerajaan. Beasiswa ni pun ada dua, sama ada untuk undergraduate, program ijazah dan bawah, ataupun postgraduate. Cuma BYDPA ni ataupun beasiswa yang di-Pertuan Agong ni difokuskan kepada pelajar siswaza yang telah melengkapkan program ijazah. Syarat dia kelas pertama
aktif dan aktif dalam curriculum, maksudnya kalau katakan pelajar tu ada uji inovasi, mungkin terlibat dalam keusahawanan, semuanya adalah tambahan. Itu satu. Dan program ni sebenarnya dia memfokuskan kepada 5 bidang. Yang pertama ada ekonomi, ada perundangan, ada kewangan dan ada sains dan teknologi. Jadi untuk program ni sebenarnya fokus dia lebih kepada untuk kajian-kajian baru untuk negara. Macam tahun saya dulu 2012 kita fokus pada food security. Jadi jika ada pelajar yang boleh come up dengan proposal untuk kajian-kajian baru, itulah diberi peluang untuk beasiswa yang diketuakan ini. Sekalinya beasiswa ini kuota dia setiap tahun hanya 12 orang, di mana 6 daripada sarjana dan 6 daripada PhD. Cuma yang membezakan beasiswa ini dengan beasiswa yang lain adalah kajian yang dibuat oleh 12 penerima itu adalah kajian yang paling latest. Contohnya saya rasa untuk tahun depan kemungkinan fokus lebih kepada COVID-19. Bukan hanya kepada COVID-19, maksudnya isu-isu yang terkini. So program ini sebenarnya daripada JPA boleh mohon sekitar pada bulan 7, bulan Julai kerana mengambil kira kemasukan untuk universiti luar negara pada September. Dan syaratnya macam saya cakap, kelas pertama dengan poin 3.75 aktif curriculum dan ada idea baru dalam bidang yang dinyatakan. Okay. Okay, baik, saya rasa cukup untuk menjawab soalannya. Muhammad Syafuddin, insyaAllah. Mungkin ini merupakan pelajar yang seterusnya untuk dapatkan beasiswa DPA, insyaAllah. Amin. Baik, insyaAllah. Baik, soalan seterusnya adalah untuk Encik Farus ya. Bagi pelajar yang mendapat beasiswa atau PTPTN, boleh bagi cadangan tak beberapa banyak pelajar boleh simpan untuk emergency saving? Jadi kalau ada pelajar yang dapatkan PTPTN, ada pelajar dapat beasiswa, mungkin bagi mereka tu duit tu boleh disimpankan. Jadi apakah cadangan Encik Farus untuk berapa banyak portion yang boleh disimpan atau perlu disimpan? Okay, silakan Encik Farus ataupun cadangan Encik Farus. Baik. Sorry, muted. Sorry, Nurul Ayuni kan bertanyakan soalan. I think it's a very good question. I pernah dapat juga soalan ni. Untuk emergency funds untuk student, tak ada any rule of thumb untuk you to follow. Tapi ini cadangan saya lah ya. Cadangan saya, you sekarang sebab you masih lagi student, perbelanjaan you time student dengan time you graduate nanti akan berbeza. Sangat-sangat berbeza. Langit dan bumi perbezaan dia. So untuk sekarang, my advice is instead of you fokus untuk nak bina emergency savings, sebab kalau you masih lagi student dan you masih lagi dapat beasiswa dan PTPTN, cadangan saya adalah untuk bina you punya habit, savings habit you. You kena bina you punya savings habit. Okay? Savings habit ni sangat susah tau untuk dibina. Saya cadangkan untuk you untuk start setiap bulan naikkan 1% you punya savings habit. Maybe bulan ni 1%, bulan depan 2%, bulan lagi 3%. Okay, naikkan sedikit saving sedikit. Saya sekarang dah start saving bulan-bulan gaji saya 30%. Kalau you nak ekstrim lagi, saya ada ramai rakan-rakan saya save 50%, 60% daripada gaji. Ya Allah, saya tak tahu macam mana dia boleh save. Tapi habit tu sangat penting. You kena start membina your habit even from right now. Okay. Now selain daripada habit savings yang you boleh buat ni, kalau selain daripada increase 1%, maybe apa you boleh buat is you boleh kumpul setiap kali you, contohnya setiap kali you terima duit RM1, you simpan duit RM1. Hello, Encik Farus. Setiap kali you dapat duit RM5, you simpan duit RM5. Emergency sebab you dah boleh dengar? Okay, so untuk saya, boleh dengar ke Zain? Boleh. Tadi agak sangkut tadi. Okay, so untuk student ni bagi saya agak pelik lah kalau since you dapat beasiswa ada PTPTN ni untuk you start saving for emergency fund. Sebab nombor satu, you tak bekerja lagi. So you tak ada dependent. So what you can do is, beasiswa ada PTPTN ni, dia telah didesign untuk diberikan kepada student, untuk student fokus sahaja kepada study.
Okay, untuk you fokus saja kepada study. You tak payah fikir lagi emergency funds ni, sebab this is something that you have to build bila you dah ada income, bila you dah ada dependent, bila you dah start living by yourself. You dah kena jadi, orang cakap apa, dah kena jadi adult lah. So for now, focus on studying first. Kalau you betul-betul nak bina savings funds tu, emergency funds tu, I cadangkan untuk you build you punya savings habit tu dulu. Yang itu yang paling penting sebenarnya, saving habit. Saya sangat-sangat sukar untuk dibina. Okey, baik. Satu tips dah diberikan oleh Encik Fairuz bahawa kita masih pada awal-awal ni sepatutnya kita kena habitkan, maksudnya kita berhabit untuk kita saving dulu supaya kita boleh terbiasa nanti bila kita kerja kita dah ada kita punya perasaan untuk menyimpan tu, insyaAllah. Baik, jadi kita ada juga soalan untuk Encik Afiq daripada Asti Kusumo. Ni mungkin pelajar daripada Indonesia. Dia bertanyakan untuk start perniagaan, bagaimanakah kita boleh mendapatkan modal? Ni biasa soalan ni daripada student lah, biasa daripada mahasiswa macam kita ni, sebab tak ada apa-apa lagi pendapatannya. Jadi macam mana kita nak start bisnes tu? Mungkin daripada bawah ke, mungkin daripada kecil-kecilan ke? Okay, silakan Syafiq. Okey, terima kasih untuk soalan tu. Okey. Macam mana dapatkan modal? Ini soalan yang sentiasa bermain di fikiran lah. Sampai sekarang saya pun duk fikir juga macam mana aku nak dapat modal ni. Tak ada mudah-mudah orang nak bagi modal kat kita, kecuali mak ayah kita yang boleh bagi bantuan modal. Okey, emergency fund sebenarnya. Okey, kalau bercakap tentang modal dalam bisnes ni, okey, siapa yang boleh bagi modal, macam mana dapatkan modal tu adalah kita yang paling dekat lah. Okay, yang paling dekat kita boleh minta dengan mak ayah kita, kalau dia mampu. Okay, ini seriously. Okay, sebab kalau sekarang kita nak ambil modal daripada bank ke, okay, mana-mana institusi kewangan, diorang tak bagi. Macam Tuan Fairuz bagi tahu, diorang tak bagi. Okay, walaupun korang ada duit banyak. Ini dia ini saya mengalami situasi tu. Okey, tak adalah banyak, tapi kalau nak beli kereta, masa saya nak beli kereta tu, kira nak beli cash tu lepas lah. Okey, tapi saya nak buat loan masa tu, saya tak ada track record apa-apa, tak ada pernah meminjam, tak ada pernah ni. Saya fresh graduate. Okay, walaupun saya ada cash dalam bank, okey, duit dalam bank, tapi loan saya susah nak lulus. Okey, susah nak lulus. Okey, jadi saya tak fikir kalau kita fresh graduate, kita nak ambil modal daripada mana-mana institusi kewangan. Okey, jadi itu adalah tempat di mana kita nak dapatkan modal. Tapi mesti ada yang cakap, mak saya susah, ayah saya susah, family saya susah. It's okay. Macam saya bagi tahu tadi, bermula daripada bawah. Okey, learn daripada bawah. Okey, jadi dropship orang, cuba faham dia punya macam mana perjalanan bisnes tu. Okey, kita cuba jual produk orang tu. Kalau kita boleh jual produk orang tu, berjaya jual produk orang tu, okey, insya-Allah bila kita jual produk kita sendiri, insya-Allah akan lebih berjaya. Okey, sebab apa? Sebab kita jual produk orang ni, kita dah buat hit betul-betul. Kita hit betul-betul produk orang. Kita cuba faham dia punya sistem penjualan tu macam mana. Cara macam mana nak layan customer. Okey, cara macam mana nak buat customer rasa tertarik untuk beli dengan kita. Itu yang penting dulu. Jangan terus ada modal, terus pergi buka bisnes. Okey, order produk itu, order produk ini. Sebab dia tak mudah. Okey, dia tak mudah. Sebab bila hari pertama kita jual tak ada orang beli, hari kedua, hari ketiga, hari keempat tak ada orang beli, kita dah mula kacau. Okey, kepala kita dah mula kacau. Duit aku dah keluar dah apa semua benda. Lepas tu sale tak jalan lagi. Ini bila nak dapat ni. Okey, lepas tu kita lompat dekat benda lain pula. Nampak orang lain jual menjadi, kita lompat. Kejap lompat situ, kejap lompat sini, kejap lompat situ. Last sekali tak jadi. Jadi nasihat saya, mula daripada bawah dulu, faham tentang bisnes tu sendiri tu dulu. Okey, faham tentang bisnes tu. Macam mana cara nak menjual especially. Okey, dan cara mana product knowledge itu yang penting. Cara macam mana nak jual, cara macam mana nak tarik pelanggan. Okay, itu benda-benda yang anda kena buatlah sekarang ni. Okay, kalau anda nak mula berniaga. Okay, jangan terus nak pakai modal je terus. Jangan. Okay, advice saya jangan. Okay, dan saya tak fikir korang akan dapat bantuan daripada mana-mana institusi dalam keadaan yang fresh graduate. Sebab saya sendiri pun dah pernah melalui.
Tapi bank ni bila dia nampak kita, contoh duit kita masuk setiap bulan berpuluh ribu, beratus ribu, dia ada, tak tahulah dia punya sistem ke apa semua, dia boleh call kita tak? Tak nak ke ni ada ni apa semua kan, dia akan minta dengan kita untuk buat loan. Sebab loan ni adalah dia punya business. Okay, loan ni adalah dia punya business. Jadi untuk dapatkan benda tu, buat dulu daripada bawah. Okay, insyaAllah korang akan dapat benda tu. Once bila korang dah dapat benda tu, insyaAllah bila nak grow, financial dah okay, cash flow dah okay, insyaAllah lah korang pergi je mana-mana bank ataupun institusi-institusi, dia akan bagi kat korang pinjaman. Okay, macam kita lah, takkanlah kita nak bagi pinjam dekat orang yang kita tak kenal, lepas tu dia tak ada kerja buat kan. Macam mana ke boleh upayaan dia nak bayar? Kita kena fikir macam tu lah juga, sama lah juga dengan bank. Bank nak bagi kita bayar, dia kena tengok, okey, duit kau masuk 10,000, keluar 9,000, dia nak bagi tak? Tak bagi. Kalau duit masuk 10,000, keluar 500 ke, keluar 2,000 ke, okey, ada baki lagi 8,000. Okey, dia ni ada kemampuan untuk bayar. Dia panggil apa benda lah, incapability, apa nama, equity apa? Saya lupa dah dia punya ayat tu. Ada nama dia untuk kita check. Kalau contoh duit kita masuk, kita nak check dengan bank, kita boleh tanya bank. Okay, kalau saya macam ni punya kewangan, saya boleh buat minjam sampai berapa? Bank pun kira semua, bank cakap, okay, awak boleh buat minjam sampai 1 juta atau sampai 2 juta ataupun sampai berapa. Macam itulah. Itu yang saya boleh share lah untuk kepada yang baru mula nak buat bisnes. Mula daripada bawah dulu, jangan go kepada tinggi terus. Okay. Baik, terima kasih Syafiq berkenaan dengan tips nasihat yang diberikan kepada mereka yang di luar sana, terutamanya yang masih baru untuk terjun ke dalam dunia bisnes ni, insyaAllah. Baik, jadi kita ada lagi beberapa soalan. Okay, kali ini daripada Sheila Ruth Kathwani. Katanya untuk Encik Fahruz. Okay, Encik Fahruz, apakah cara terbaik untuk menyampaikan edukasi melalui sosial media anda sehingga menarik untuk ditonton dan dimengerti oleh teenagers? Maksudnya konten. Dia mungkin nak cari apakah teknik untuk buat konten kita tu menarik lah, terutamanya dalam bidang itu sendiri. Okay, baik. Silakan Encik Fahruz. Oh, okay. Konten menarik okay, ni apa yang saya lakukan lah. Saya start posting di TikTok bulan Mac, betul-betul waktu COVID-19. And awal-awal memang tak ada orang tengok. memang tak ada orang tengok. I think 4 bulan tak ada orang tengok. Saya buat seorang-seorang lah, shot sendiri. Tapi bila saya buat dekat social media, what I do is that it's gonna take time for people to take notice. And saya hanya memerlukan satu post sahaja di mana people start looking at me. And then I realise throughout bila saya buat dekat social media ni, apa yang saya perasan, orang tak suka tengok saya menari. Kalau dekat TikTok, saya pernah buat posting menari tapi financial literacy lah, goyang badan sikit, satu financial literacy point, lepas tu kedua, lepas tu ketiga. Diorang tak suka. Tapi diorang suka bila saya bercakap. So, my advice is, untuk menyampaikan edukasi ni, you have to find your own voice. Dekat Amerika Syarikat, people like to see orang lain menari, but menari at the same time keluarkan education. People like to see that. Tapi dekat Malaysia, tak. Dekat Malaysia, Indonesia I'm not sure. Tapi dekat Malaysia, dia orang tak berminat. Dia orang berminat lebih kepada orang yang bercakap. So, what I can say is that, number one, you have to find your own voice. Sama ada melalui, bila cakap pasal edukasi ni, sama ada bila you bercakap ke, tak pun you boleh buat voice over ke. So what's your method? You kena cari you punya, I would say, voice lah. Cara you nak persembahkan you punya ilmu. Secondly is that, you kena post setiap hari. So kalau you post, ada jarak-jarak kan, you post minggu sekali, 2 minggu sekali, susah untuk people nampak, untuk orang nampak apa yang you cuba buat, apa yang you cuba lakukan. Cadangan saya, you post hari-hari. Lagi banyak kali you post, lagi senang you dinampak dekat social media. Kalau dekat TikTok, usually content creator dia akan post 1 hari sekali minimum. Tetapi kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Tapi jangan rapat-rapat sangat. Maybe pagi 1, tengah hari 1, malam 1. Okay, so you kena ada jarak lah. Okay, itu cadangan saya. Now, bila cakap pasal edukasi juga dekat TikTok ni, you punya ilmu ni kena menarik dan kena on point. Maksud dia, you tak boleh buat panjang lebar. You kena buat, okay, point nombor 1, point nombor 2, point nombor 3. That's it. Lepas tu go. You tak boleh nak buat, so hari ni saya nak bercakap pasal emergency funds. Dalam masa 1 minit tu emergency funds sahaja. So, people tak suka ilmu yang berlerit.
Okay, you need to be straight to the point. This is what I'm going to tell you, this is what you have to do, go for it. Macam tu je. Okay, Alhamdulillah lah. Lepas tu, you punya topik tu pun kena menarik. Bila cakap pasal edukasi melalui social media ni, kalau setakat you punya ilmu berkenaan dengan macam mana nak pilih savings account yang bagus, dia tak nampak menarik. Maybe apa you boleh buat, you kena tahu marketkan you punya content. Cara marketkan content, contoh ke, antara yang content saya yang viral adalah 13 soalan kepada your future partner. Maksud dia you kena tanya 13 soalan ni untuk tahu you punya situasi kewangan you punya partner. 13 soalan saja. So benda ni menarik sebab ramai orang yang bercinta, ramai orang yang nak tahu apa kondisi partner dia. So kalau saya tukar tajuk dia daripada 13 money question to your future partner, saya tukar kepada money question, soalan yang perlu ditanya kepada your future partner, ataupun soalan kewangan kepada suami. Maybe not as sexy. So you punya title tu pun kena seksi sikit, you kena pandai marketkan your produk. So yang tu pun yang saya pun dalam masih lagi proses untuk membelajar lah bagaimana nak buat benda ni. Follower saya pun tak ramai sekarang, baru 36,000. So saya nak upkan lagi. Okay, baik. InsyaAllah. Terima kasih Encik Fairuz berkenaan cara untuk kita upkan konten kita dalam sosial media. Satu tips yang menarik dan saya rasa lepas ni Sheila Ruthie mungkin boleh jadi influencer seterusnya. Baik. Jadi soalan seterusnya untuk Dr. Khairi daripada Vienna Gunawan. How if our academic is not related to the business we wanted to do? Should we continue our academic? So saya rasa soalan dia ni lebih kepada apa yang kita nak lakukan selepas belajar ni, tapi tak sama dengan background apa yang kita ada. Jadi dari segi pandangan Dr. Khairi, pandangan daripada seorang lecturer, macam mana tu Dr. Khairi? Silakan. Okay, thank you Vienna for the question. I think this question, is it we need to proceed to the business? Padahal business tu tak berkaitan dengan apa yang kita belajar. Okay, saya rasa itu dia punya ni. Sebagai pelajar, kita jangan terlalu orang cakap berpegang pada bidang yang kita belajar masa di universiti. Kalau kita lihat struktur di universiti tu, kalau ambil engineering pun mesti akan ada belajar macam business, walaupun itu elective. So sebenarnya tak ada satu kewajipan kalau kita belajar tentang accounting, we need to do business about accounting, related to accounting. So it depend to you, apa yang you nak buat. Tapi macam saya cakap, tak ada satu, saya ada seorang student, ini betul, di mana student saya, dia ambil program investment analysis. Dia datang pada saya, sir, saya investment analysis, tapi saya nak buat business jual kereta, jadi kedai jual kereta. Baru usia dia 19 tahun. Itu yang saya terkejut. Tapi saya cakap kat dia, you as a student, you cuma gunakan apa yang you belajar. Contohnya, memang betul masa kita belajar presentation, so you apply. Kalau you nak buat business, you proceed. Tapi make sure you buat betul. And it's not the issue tentang apa dia relate ke tak. Yang penting kemampuan untuk adapt, untuk belajar. Katakan saya bagi contoh, saya ekonomi. Sebelum memang saya minat dengan investment. Masa tu saya suka emas. Ingat dulu student 1 gram emas semua tu. So kalau you nak terlibat, you boleh terlibat, tak bergantung kepada akademik. Tapi how you adapt, itu saja nasihat saya. You boleh pergi tanpa mengikut kepada background akademik ataupun terikat dengan bidang apa yang you belajar, tapi fokus untuk buat. Itu saja my advice. Okay. Okey, baik. Terima kasih Dr. Khairi berkenaan dengan nasihat nasihat tentang apa yang patut kita lakukan just go for it mungkin kita tak terletak pada hanya akademik yang kita lakukan semata-mata. Baik, insyaAllah. Jadi kita ada lagi soalan daripada Gagas Angkasa Prabowo, merupakan project manager kita. Mungkin dia ada soalan untuk ditujukan kepada Cik Afiq. Okey, baik. Apakah inovasi atau gerakan Encik untuk ajak orang untuk pergi travel? So mungkin ini dia nak tahulah apa tips Encik Afiq sebagai travel agency ni, apa Encik selalu lakukan lah. Mungkin dia boleh ambil sedikit tips dan mungkin dia nak try ke apa, insyaAllah. Silakan Encik Afiq. Okey, macam mana gerakan saya untuk ajak orang pergi travel ni?
First, kita kena fahamlah keadaan orang sekarang. Okay, apa dia alami sekarang. So, memandangkan saya pun tengah buat planning, business planning untuk macam mana kita nak tembak balik dalam market. Kita kena tahu sekarang ni ramai sangat orang yang stres dekat rumah. Okay, ramai yang stres kat rumah, ramai yang tak berani nak pergi travel. Okay, ramai yang orang kata dia ada duit tapi dia nak pergi travel tu dia memang takut lah. Okay, dia takut. Jadi cara macam mana kita nak buat, kita cuba selesaikan masalah dia dengan cara macam mana. Kalau contoh, okay, kalau contoh nak pergi travel yang sekarang ni kita ada package Genting. Okay, 2 day 1 night Genting Highland. Okay, siapa-siapa yang ada stres, okay, yang stres, yang kerja, yang memang dah loaded sangat tu, tak boleh nak fikir elok-elok, better anda pergi release stres dekat Genting. Jangan risau, okay, sebab dekat Genting dia jaga SOP. Jangan risau, anda pun kena jaga SOP. Nak masuk kat Genting, dia tembak dulu suhu. Okay, dia masuk dalam MySejahtera. Jadi kalau in case ada apa-apa kontak semua, dia akan kontak balik anda secara cepat. Okay, so anda jangan risau benda tu. Dan sebelum ni package kita harga RM500, tapi now kita ada package kita RM199. So dengan harga RM199 tu untuk setiap seorang, anda jangan risau sebab sangat-sangat berbaloi, takkan dapat lagi pada hari yang lain. Anda berminat, jom join saya sekarang. So berminat ke tak? Itu adalah cara macam mana kita nak buat gerakan. Okay, kita addresskan kepada orang, okay, kenapa kau kena pergi travel? Okay, kenapa kau kena pergi travel? Kenapa kau kena beli sekarang? Okay, dan kita kena tahu kerisauan orang bila travel. So kita kena selesaikan kerisauan orang tu. Kita kena bagi tahu orang tu yang dekat tempat yang kita akan pergi tu, dia dijaga dengan elok. Nak naik ke Genting Highland pun, dia kena tembak lagi suhu. Nak masuk dalam bangunan pun, kena cek lagi suhu. Berkali-kali cek suhu. InsyaAllah dah tak ada kes lah. Okay, bila dia suhu panas, suhu tinggi apa semua, dia suruh U-turn balik. Okay, dan satu lagi dekat Genting Highland ni, dia private land. So memang dia akan jaga kau-kau dia punya tempat. Okay, di private land. So memang akan jaga kau-kau dia punya tempat. So itulah benda-benda yang kita boleh ketengahkan gerak untuk orang pergi travel balik. Okay, kalau kita sekadar menjual, jom pergi Genting, jom pergi situ, jom pergi sini, orang tak akan pergi. Sebab orang ada satu isu dalam diri dia yang tak settle. Okay, so siapa yang nak pergi travel, dia kena ikut sebab. Kenapa kau kena pergi travel? Kau dah kerja penat-penat, dah lama tak pergi travel, masa ni lah kena pergi travel. Pergi release stress kejap je, 2 hari 1 malam, tak lama. Okay, kejap je, 2 hari 1 malam. Saya rasa tak ramai lah orang akan pergi travel 3 day 2 night ataupun lebih banyak daripada tu. Kalau sebelum ni mungkin sampai 5 hari 4 malam, mau pergi ke situ ke sini 4 hari 3 malam. Tapi sekarang ni kita just fokus kepada yang short trip saja. Okay, day trip ataupun 2 day 1 night, macam tu je lah. So itu benda-benda yang mungkin saya akan buat nanti. Okay, sebab saya percaya dalam ni pun ada daripada tim-tim saya yang join juga. InsyaAllah kita akan buat gerakan balik untuk package-package melancong dalam negara, insyaAllah. Okay, so saya harapnya terjawablah soalan daripada Gagas Angkasa. InsyaAllah. Terima kasih Encik Afiq berkenaan dengan jawapan macam mana nak ajak tu. Saya rasa dia more kepada marketing lah, macam mana kita bermain ayat, macam mana kita nak pujuk customer untuk tahu berkenaan dengan apa yang kita lakukan, insyaAllah. Baik, saya ada lagi soalan, tapi soalan ni datang daripada peserta pada Facebook ya. Dia kata, what are the views all panels on the many quick reach or MLM schemes trying to incite university students? What way to avoid the scheme and how to know it is a scam or MLM? Jadi saya diberikan soalan ni oleh rakan saya daripada Facebook. Saya pun tak tahu siapa. Jadi saya boleh buka soalan jawapan untuk para panel untuk jawablah berkenaan dengan persoalan tadi, insyaAllah. I think maybe I boleh ambil sedikit lah kot. Untuk scam ni kan, ada 2 cara je untuk you to detect. This is my personal method lah kan. Nombor 1, nak tengok mana-mana investment, kalau investment scam lah kan, mana-mana investment scam ni senang je. Nombor 1, you boleh check dengan Security Commission. You boleh call them, you boleh email them, you boleh check dalam website Security Commission whether diorang ni certified atau license dalam Malaysia atau tak.
Senang, tu nombor satu. Nombor dua, adalah rule of thumb yang saya selalu praktiskan. Okay, rule of thumb dia, if it's too good to be true, it's not true. Senang je. If it's too good to be true, it's not true. Kalau macam contoh, ada orang datang dekat you, oh invest lah dengan company saya, company saya buat Bitcoin, you invest kat saya RM1,000 sahaja. You akan dapat return 1,000% dalam masa 1 bulan. Ya Allah, 1,000%. Company mana nak kasih? Kalau tanya Cik Afiq pun, company dia pun tak dapat buat macam tu. Nak kasih 1,000% return dalam masa 1 bulan. So, siapa nak kasih? So, does it sound too good to be true? It is too good to be true. So, it's not true. Simple as that. Okay, you have to, bagi I senang je, you have to be reminded, dalam dunia ni, tak ada free lunch. There is no such thing as free lunch. Everything requires effort. Kalau you tak letak effort, you expect money to come to you for free just for you to letak duit, then it's not going to come. It's as simple as that. Okay? Maybe ada panel lain, maybe ada some input yang boleh masukkan. Kalau ada panel lain nak memberikan pandangan berkenaan dengan soalan tadi. Mungkin tentang isu apa, kalau student ni kadang-kadang dia akan tanya juga persoalan. Okey, so saya dapat ni, saya nak join dengan saving banyak ni. Okey, the first saya akan tanya pada student tu, duit tu datang daripada mana? Maksudnya duit dia tu cukup ke tak, ataupun memang itu je yang dia ada. Sebab kita kena ingat, itu you punya duit. Yang kedua, saya selalu tanya pelajar tu, apa yang dia tahu tentang program tu. Kalau you tak pernah dengar, you tak pernah tahu, ada orang tu pun dah bagi tahu benda tu ada dan menjaminkan samping, macam Encik Fairuz cakap, itu satu yang pelik. Yang kedua, saya selalu tanya student saya, bila dia dapat perkara-perkara program macam ni, selain kita nak dengar berapa banyak return yang kita dapat, cuba tanya apa, kalau ini terjadi, apa yang saya akan tanggung. Sebab memang semua program, kalau kita tengok scan apa, memang semuanya baik. Kadang-kadang 300% pulangan. Tapi kita kena tahu, investment, kalau kita belajar di mana-mana pun, even bukan belajar daripada mana-mana program pun, dia tahu setiap pelaburan ada risiko dia. Cuba cek balik risiko tu. Dan tentang pulangan sampai 300-400, belajar perlu tahu pulangan tu tak setinggi macam tu. Even kalau kita tengok ASB macam sendiri pun, pelabur pun tak mampu nak bagi pulangan dalam kesas tu. Salah satu scam ni sebenarnya pulangan yang diberikan tu terlalu apa orang cakap, susah untuk diterima. Itu saya selalu cakap pada student saya. Mudah saya, kalau student saya datang kat saya, dia cakap, sir, saya invest 100, saya bagi 30,000 dalam masa sebulan. Dan kita tahu benda tu agak susah, terutama masa COVID-19. Saya suka mengajar student saya untuk question balik, betul ke tidak? Kalau awak rasa awak mampu tak kawasan program itu? So dia akan back to macam reverse psychology, macam dia akan fikir balik. Sebab itu duit dia, bukan duit kita. So macam tu. Okay, itu pendapat saya lah secara peribadi. Terima kasih Dr. Ferry. Mungkin Encik Afiq ada pandangan Encik Afiq berkenaan dengan isu ni? Saya lah, berkenaan dengan scammer tak scammer ni. Bagi saya percaya pada real business. Okay. Di mana kita ada satu benda, okay, contoh ini related produk, and then jual, dapat untung. Modal, dapat untung. So saya tak percaya jenis ini macam yang biasa, yang scammer ni, MLM, okay. Bukan cakap MLM tak bagus. MLM bagus sebab saya sendiri pun pakai multi-level marketing, MLM. Tapi MLM yang salah adalah dia buat MLM networking punya MLM. Okay, cari orang ni dapat banyak ni, cari orang ni dapat banyak ni, downline, upline, apa semua benda tu. Okay, bagi saya kalau orang cakap je benda tu dekat saya akan cakap, okay, ini scammer. Okay, kalau saya macam tu lah. Tapi nak lagi selamat, make sure kita nampak apa benda yang dia jual. Okay, apa benda yang dia jual dalam di offer dekat kita tu. Okay, contoh kita labur 10,000, okay, apa benda yang kau jual. Okay, kalau contohlah banyak sangat duit nak labur, lebih baiklah pergi belajar dengan Cik Fairuz kita ni macam mana nak invest dalam stock market. Okay, stock market pun tak mudah.
Okay, tak mudah sebab you kena tahu semua 2A, you kena tahu technical analysis, you kena tahu fundamental, you still kena pergi belajar, kena tahu apa benda company tu buat. Okay, bila sebut Petronas, adakah kita boleh beli stock market Petronas sekarang? Bila sebut iron apa semua benda, besi, adakah kita boleh beli besi sekarang? Kita kena tengok macam-macam. Okay, kena tahu fundamental, kena tahu technical analysis. Dia tak mudah. Okay, that's why kalau orang cakap dekat saya, kau invest berapa ribu, saya tak percaya. Okay, saya tak percaya. Okay, kecuali kalau you dah memang ada cash banyak-banyak, you nak jadi macam Warren Buffett, you beli company yang dah nak mati, you invest, you hidupkan balik, itu mungkin boleh dapat sampai macam tu. Betul kan Cik Fairuz Boleh. Saya tu contoh Asia tu. Beli RM1 sampai beratus-juta dah harga dia sekarang. Tak, beli RM1 tapi beratus juta dah. Walaupun Asia macam contoh sekarang ni orang tanya saya kan, adakah Asia akan hidup balik? Mungkin. Probability tu mungkin akan hidup balik walaupun dia punya market share sekarang dah jatuh, tapi it's okay. Saya tengok dia punya profile sekarang ni, dia ada cash almost 1 billion dan dia ada hutang dekat dengan government baru dalam 200 juta lebih tak silap saya. So dia mampu lagi bayar dia punya hutang dengan kerajaan. So anytime dia boleh letup. Bila vaksin dah masuk, okay, automatic lepas ni dia punya market share akan mula naik. Okay, kalau korang ada duit, kau pergi belajar dekat stock market. Mungkin Cik Fairuz boleh belajar. Saya tak ada nak ajar, nak tengok tu sikit-sikit tu boleh. Okay, so make sure buat the real business lah untuk starting. Okay, the real business. Okay, baik. Terima kasih Syafiq berkenaan dengan perkongsian tadi. Baik, saya ada lagi soalan daripada saudara kita, nama dia Emeka. Baik, if you have one piece of advice to someone starting a business, what would it be? Jadi saya rasa soalan ni sesuai untuk Encik Afiq kan. Jadi dia kata kalau ada satu nasihat yang khusus, yang padu, yang jitu, apa nasihat yang Encik Afiq akan berikan kepada seseorang yang ingin memulakan perniagaan? Okay, nak mulakan perniagaan ni macam saya bagi tahu, nasihat yang pertama adalah kita kena ada right mindset. Okay, right mindset. Okay, mindset yang betul. Kita kena ada emosi yang sangat stabil. Okay, sebab bisnes ni dia bukan cakap produk apa yang kita jual. Bukan semata-mata dekat produk yang kita jual. Tapi kita ada the right mindset, di mana mindset kita ni bukan kata buat hari ni terus nak kaya hari ni. Bukan. Okay, you kena commit betul-betul. Okay, you kena commit betul-betul dekat bisnes tu. You kena faham betul-betul macam mana cara you nak market. Okay, kalau yang saya tengok sini dekat nama Amerika ni, dia kata choosing a business. In choosing a business, how will you know about have the right idea? Kita tak akan pernah tahu the right idea. Ataupun kita tak akan tahu produk apa yang paling best untuk kita jual. Okay, kecuali kalau kita dah buat research dulu. Okay, kita buat research. Kita tengok selesaikan masalah orang dulu. Okay, kecuali kita dah buat dulu benda tu dan kita tengok. Okay, dalam bisnes ada risk. Tapi kita tak boleh nak lari daripada risk tu. Taking a risk dalam bisnes tak boleh nak lari. Okay, tapi kita boleh reduce dengan risk tu daripada kita punya pembelajaran. Kita tengok pembelajaran, contoh dia macam sekarang orang asyik lapar je kan. Jadi kalau kita ada kemahiran untuk memasak ataupun ada company-company yang menyediakan produk-produk makanan, kita boleh pergi tengok company dia apa yang dia jual dan adakah senang untuk kita jual. Okay, itu kalau bagi saya lah, pendapat saya. And then emosi yang paling penting dalam bisnes. Okay, bila you ada emosi yang baik, mindset yang betul, insyaAllah you akan boleh grow. Okay, you akan boleh grow sebab bila-bila masa je you akan boleh down. Okay, you boleh down, you tengok orang lain buat, you buat tak jadi. Okay, sebab rezeki berbeza, ada setengah orang buat hari ni terus jadi esok, ada setengah orang buat dah sebulan tapi tak jadi-jadi. Okay, kalau you tak ada mindset yang betul, you akan stop buat benda tu. So you dah bazir dah masa 1 bulan ke 1 tahun. Okay, contoh dia macam itulah. Saya harap terjawab lah dengan soalan yang daripada Facebook tadi. Jadi kalau macam idea ni pula, bagi saya the right idea, you never know you have a right idea. Tapi make sure you kena tengok apa masalah dalam market yang you nak masuk. Okay, apa yang masalah you nak masuk dalam market. Macam saya, kenapa saya masuk dalam market pesticide ataupun household. Okay, kenapa saya masuk situ? Sebab saya tengok tak ramai founder-founder yang
keluarkan produk-produk yang macam tu. Okey, produk-produk macam tu. Jadi saya nak jadi orang yang terawal. Mungkin ada dah produk-produk sebelum ni, tapi saya nak jadi orang yang terawal. So saya boleh cuba tembak lagi cepat dalam market. Okey, jadi kita kena tahu kenapa kita masuk dalam benda tu. Kita takkan tahu idea yang kita buat tu adalah betul ke tak, tapi kita kena study. Okey, kita kena study. Itu sajalah yang saya boleh share. Baik, terima kasih ya Encik Afiq. Baik, ada sesiapa lagi yang ingin mengajukan persoalan atau pertanyaan? Warga di Facebook ke atau di Google Meet kita? Kalau tidak ada, saya teruskanlah kepada agenda kita yang seterusnya. Baik, terima kasih kepada para peserta dan panel terlibat dalam sesi Q&A tadi. Baik, seterusnya program kita diteruskan dengan tayangan slide networking yang telah disediakan oleh penganjur program. Dipersilakan. Sementara itu, hadirin diingatkan supaya mengisi link feedback program berbagi ini menerusi capaian link di ruangan komen untuk tujuan penambahbaikan program akan datang, insyaAllah. Saya ulang sekali lagi, hadirin diingatkan supaya mengisi link feedback program berbagi ini menerusi capaian link di ruangan komen untuk tujuan penambahbaikan program akan datang. Terima kasih atas tayangan slide sebentar tadi. Okey, seterusnya saya ingin menjemput saudari Ayuni untuk mempromosikan program kami yang seterusnya, iaitu Empowering Youth for Sustainable Future. Dipersilakan saudari Ayuni. Okay, hai semua, saya Ayuni. Terima kasih kepada saudara Zaim kerana menjemput saya. Okey, saya ingin mengajak anda semua untuk menyertai program yang akan dijalankan pada minggu hadapan, iaitu program Empowering Youth for Sustainable Future yang akan diadakan pada hari Sabtu minggu hadapan 9 Januari bermula 9 pagi hingga 12.30 hari. Kami akan menjemput Encik Michael Toh daripada Thriving Talent and Dihan daripada Leadership Coaching and Training. Kami juga menyediakan merit dan juga ECJ untuk anda semua, dan juga anda semua juga mampu untuk memenangi grant voucher melalui program ini. Jika anda berminat untuk menyertai program kami, anda boleh scan QR code yang tertera di paparan atau menghubungi kami melalui email dan nombor yang tertera di skrin anda untuk menanyakan sebarang soalan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudara Zaim. Terima kasih. Okay, baik, terima kasih diucapkan kepada saudara ini atas penerangan berkenaan dengan program kita yang seterusnya. Baik, sebelum mengakhiri program berbagi ini, saya memohon kerjasama para mahasiswa sekalian untuk kita buka kamera bagi tujuan bergambar untuk kenang-kenangan. Ya, saya ulang sekali lagi, sebelum mengakhiri program kita pada pagi ini, saya memohon kerjasama para mahasiswa sekalian untuk kita buka kamera bagi tujuan bergambar untuk kenang-kenangan. Mohon semua untuk buka kamera.
Okay, saya siap ya. Bahagian teknikal boleh ambil gambar sekarang ya. Ada yang nak kira ke macam mana? Syaifuddin, boleh tekankan gambar Syaifuddin? Okey. Sekejap. Sekejap ya. Okay, saya screen. Okay, saudara Gagas Angkasa akan kakak gambar. Baik. Boleh kira saudara Gagas? Hitung. Okay. 1, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Okey. Thank Terima you kasih all. saudara Gagas. Okey. Baik, dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Sehingga itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel jemputan, Dr. Khairi, Encik Fairuz dan juga Encik Afiq, dan para peserta atas kesudian meluangkan masa bagi menghadiri program kita pada pagi ini. Serta saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kehilafan sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Saya juga ingin mengingatkan para peserta untuk mengisi borang feedback program bagi tujuan penambahbaikan program pada masa akan datang, insyaAllah. Oleh itu, saya mengakhiri majlis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Hairi, terima kasih ya. Encik Fairuz, Encik Afiq sekalian.